Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. So, video kali ni saya nak tunjukkan satu cara macam mana kita nak buat satu design, modeling satu produk ni daripada lakaran sampai kita menghasilkan lukisan teknikal, okay, dengan menggunakan software CATIA. Okay. Sebelum tu saya nak terangkan sikit, okay, apakah kepentingan CAD ataupun Computer Aided Design ni, okay, kepada pelajar, khususnya pelajar kejuruteraan, okay, dan juga kepentingan CAD ni terhadap industri. Okay. So yang pertama, okay, dengan menggunakan CAD, okay, kita boleh mereka bentuk ataupun kita boleh buat design awal untuk kita punya model dengan tepat. Okay. Yang kedua, kita boleh buat analisis terhadap model kita tu. Okay. Analisis yang saya masukkan analisis awal, seperti kita boleh menganalisa kita punya berat model kita. Okay. Berat, ataupun kita boleh menganalisa juga kita punya kekuatan model kita tu. Okay. Seterusnya, daripada CAD juga, okay, kita boleh menghasilkan satu lukisan teknikal ataupun blueprint, ataupun lebih tepat lagi kita boleh menghasilkan lukisan unjuran ortografik. Okay. Tujuan ada blueprint ni supaya apa yang kita buat tu dapat kita persembahkan dalam bahasa teknikal ataupun dalam bahasa kejuruteraan. Okay. Dan juga apabila kita dah ada blueprint, okay, drawing, lukisan, kita boleh jadikan drawing kita tu untuk kerja-kerja fabrikasi. Okay. Okay, seterusnya, dalam proses kita nak buat modeling, ada beberapa proses lah. Okay. Yang pertama, kita mula dengan sketching ataupun lakaran awal. Dalam sketching ni, okay, selalunya hanya menggunakan tangan saja, okay, menggunakan pensel, dan kita akan membuat lakaran, dan kita ada ukuran di situ, ukuran yang kasar, sebab kita belum tepat lagi. Dan selepas kita ada sketching, kita akan pergi kepada 3D modeling, okay. So kita akan buat lukisan setiap komponen yang ada pada produk kita tu. Seterusnya kita akan pergi kepada lukisan assembly, okay, dan buat pemasangan. Selepas kita siap 3D modeling, baru kita pergi kepada drafting. Okay. So pada drafting lah kita menghasilkan lukisan teknikal ataupun lukisan ortografik, dan kita juga dapat menghasilkan satu jadual, table, bill of material, ataupun kita punya list komponen yang ada di dalam produk kita ni. Okay. So untuk kali ni, okay, kita nak buat satu projek. Okay. So projek ni saya panggil dia hanya meja saja, table. Okay. Pada depan ni kita dapat tengok satu sketching table yang menggunakan material besi dan juga kayu, plywood. Okay. So kalau kita tengok design ni, okay, yang bawah ni kaki dia, leg dia, yang atas ni ada frame besi. Okay. Besi ni mengikut idea awal, saya dah letak kat sini, hollow square 25mm kali 25mm kali 1.5 mm thick, tebal untuk kaki dan juga frame. Okay. Material yang kedua, saya nak menggunakan kayu ataupun papan, plywood, dengan berketebalan 10mm tebal dia. Dan juga ada material fastener ataupun pengikat dia. Okay. Skru, bolt, nut dan juga washer. Okay. Okay. Bersaiz 12, M12. Okay. Frame ni disambung sebab dia hollow square besi, mild steel. Jadi penyambungan dia dengan frame ni kita menggunakan teknik kimpalan, welding. Okay. So kayu ni dengan frame ni dia ada lubang, kita akan ikat dia dengan bolt. Okay. So dimensi meja ni pula, okay, dia panjang 800 daripada hujung ke hujung, lebar dari depan ke belakang 600, dan tinggi dia 600 dalam mm, 600 mm. Dan untuk
gap setiap papan ni ada 3 papan ni, gap dia 5.5 mm. 5.5 mm. 3 papan, gap dia 5.5 mm. Okey. So daripada sketching ni kita nak hasilkan 3D modeling. Kita nak tahu pada hujung video ni nanti kita akan tahu berapakah anggaran berat meja ni jika berdimensi begini, termasuk dengan besi, kayu dan juga bolt dia. Okey. Dan di hujung video juga kita akan hasilkan lukisan teknikal, okey, anjuran ortografi lengkap dengan lukisan assembly dan juga part list ataupun BOM, bill of material. Okey, jom kita mula. Okey, bila kita dah ada satu sketching produk, kita boleh masuk CATIA. Okey, kita sentiasa start dengan part design sebab kita nak buat dia punya part dulu. Okey, kalau kita tengok pada sketching kita ni, so kita dah boleh jangkakan berapa banyak kita punya part. Kalau kita tengok bahagian kaki ataupun bahagian leg meja ni ada 4, 1, 2, 3, 4. So yang ni kita boleh bagi tahu frame. Bahagian frame ni ada 4 juga, tapi dia lain-lain size Okay, frame sini yang sebelah kanan saya ni sampai sini panjang dia begini, maksudnya dia sama dengan frame yang sebelah sana tu, belakang sana tu. Dan frame yang sebelah kanan ni pula dia sama dengan frame sebelah kiri. So jadi kita boleh terus buat kaki dulu, dia punya leg. Okey. Okey. Bila kita masuk part, dia akan minta nama part Jadi saya sarankan kita terus je buat nama part kat sini. Okey. So saya masukkan nama part ni leg. Okey, sebab dia kaki meja kan. So leg. Alright. Okey, kalau kita tengok balik kita punya sketching. Okey, sketching kita. So leg ni hollow square 25mm, 25mm kali 1.5 mm thick hollow square. So saya pilih plane ni. Okey. Okay. Saya ambil pandangan atas. Okey, kita nak buat section hollow square tu. Alright. So dia 25mm terus masuk 25mm. Okey. Constraintkan dia 25mm. So sebabkan dia berketebalan hollow yang berketebalan 1.5 mm, so kita buat satu lagi hollow kat dalam ni. Okey, satu lagi 4 segi tepat. So kita constraintkan dia. So kita bagi constraint terus kat sini, tebal 1.5, hollow 1.5. Okey. Okay, 1.5. Ni pun 1.5 juga. Okey, kita dapat section kita punya hulu. Kita boleh padkan dia. Okey. So pad panjang berapa? Okey. Pad panjang berapa kan? So kita tengok kita punya sketching. So design awal panjang kaki ni 600 sampai atas sampai dia punya permukaan plywood ni. Jadi kita kena tahu panjang kita ni panjang kaki ni adalah 600 tolak dengan tebal plywood 10 tolak dengan tebal hollow square kita ni 25. Jadi 10 dengan 25 35. So 600 tolak 35 So panjang kita 600 terus masuk kat sini tolak 35 Okey. Dia akan naik lah. Okey.
So panjang kita kalau kita tengok 565. Okay. So ini adalah kita punya leg untuk kaki. So kita dah boleh save kita punya part ni. Okay, tapi sebelum tu, sebab kita tadi saya cakap kita nak analisis berat kan, kita dekat Katia ni, okay, yang penting kita boleh buat analisis awal. Kita boleh masukkan berat kita, okay, berat part ni. So cara nak masukkan berat, okay, dekat bahagian bawah ni ada satu tab, okay, apply material. Apply material, okay. So klik apply material. Lepas tu kita tekan part body, okay, part body, okay. Then kita pergi kat sini, ada banyak material yang dia bagi, so ada banyak kita pilih metal. Lepas tu kita masukkan steel, apply material, okay. So jadi kita dah masukkan berat. So macam mana kita nak check berat part ni? Okay, so kita pergi dekat leg, yang dekat bahagian atas ni, kat tree ni ada leg, nama part kita. Kita masuk properties, okay, properties. Lepas tu ada mechanical mesh ni, kita klik dekat tab mesh. Mesh ni GSM lah. So bahagian general ni ada dia punya berat. So mesh dia hollow 25 x 25, tebal 1.5 dengan panjang tadi tu, berat dia sebanyak 0.626 kg. Itu anggaran berat dia lah. So okay, kita nak tahu kan. Okay, dan kita boleh simpan dulu kita punya file ni. Okay, untuk projek ni, sebelum tu kita kena buat folder siap-siap dekat desktop kita ni. Okay, buat satu folder untuk kita simpan kita punya lukisan-lukisan ni. Okay, so untuk projek ni saya just bubuh nama projek ni table sajalah. Okay, table. Okay, folder ni sebab penting setiap projek ni kena disimpan dalam satu folder. Okay, okay, kita save as. Okay, save as. So biar je dalam file name leg part ni, kita cari balik folder yang kita buat tadi tu kat desktop, cari balik folder yang baru kita buat tadi, table. Okay, so table. So file name kita dah bubuh nama file kita leg, kaki. So save .cat part. Okay, dah ada. Next, kita nak buat part yang lain. Okay, kita nak buat frame yang bahagian depan ni. Bahagian frame depan ni sama dengan frame yang bahagian belakang kat sini ni. Okay, so dia kita lukis satu sajalah. Saya namakan dia frame A, frame A. Okay, so buat part baru, mechanical design, part design. So kita namakan dia frame A. Penting untuk kita namakan part kita ni supaya kita tak keliru nanti. So frame A. Baik. So frame A, kalau kita rujuk balik, panjang dia sampai sini ikut yang panjang kita punya ukuran ni lah. Okay, 800 ujung sampai ujung 800. Jadi panjang dia kita buat hollow yang sama 800. Okay, saya pilih plane ni. Okay, saya pilih pandangan kanan. Okay, kita buat hollow yang sama. Sama je proses dia. Okay, next kita masukkan tebal tadi tu. Okay, 1.5. Okay, kita boleh pad sebanyak 800 panjang ni 800. Okay, saya reverse direction sebelah sana 800. Okay, ini hollow kita dah siap.
untuk frame A. Okey, sama prosesnya, kita masukkan berat juga. Apply material, pergi kat klik kat part body, pilih metal, lepas tu steel, apply material. Okey, siap, kita save dalam table so save frame A. Okey, next kita buat lain-lain pula. Mechanical design, frame B, frame B frame B ni frame yang sebelah kiri kanan ni. So panjang dia sama dengan 600 tolak dengan holo yang ni 25, holo yang ni 25. So 600 tolak 50 lah, 25. So panjang dia semua 550 So frame B frame B. Okay, ni kita nak buat frame B. So saya nak buat macam ni. Okay, ambil plane ni. So proses yang sama juga. Okay, okay. Next kita buat section dalam tebal dia. .5 okay. 1.5 1.5 okay. Last 1.5 okay, kita siap section. Kita nak padding. So panjang dia tadi kita dah check 600 tolak 25 tolak 25. Jadi panjang frame B ni, yang ini adalah 600 tolak 50, 550. Okey, itu panjang dia. Proses yang sama, kita masukkan material, apply material, part body, metal, steel, apply material. Okey. So, kita siap, save dalam folder project kita. Save as frame B. Okey, frame B. Okey, next kita nak buat part kita seterusnya. Kita punya plywood ni so 10 mm thick plywood dengan berketebalan 10, panjang dari sini sampai sini 600 sebab dia duduk di atas, jadi 600. Panjang kita kena bahagi sebab kita tahu panjang kita sini sampai sini 800 dengan gap 5.5. okey, so kalau gap 5.5, okey, kita tahu lebar kita punya plywood ni, okey, 800 tolak dengan 5.5 tolak dengan 11. okey, lepas tu kita bahagi 3 sebab ada 3 plywood bahagi 3. Jadi lebar setiap plywood ni dia 263, panjang 600. okey, kita buat baru mechanical design, part design, kita namakan terus. Saya bubuh nama dia top plywood ataupun kita bubuh plywood saja. Plywood. okey, plywood. So saya pilih plane yang depan ni. okey, ambil pandangan hadapan. okey, lebar tadi kita dah kira 263 kali dengan 10. So kita buat, ambil rectangle, constraint 263, maaf, 23
okey, tebal 10. okey, next kita boleh padkan dia. Kita boleh padkan dia ke belakang sana. okey, reverse direction dengan panjang 600. Kita tengok balik design kita, sketching kita 600. So papan ni mesti panjang 600. okey, kita punya plywood. okey, baik. okey, kita ada plywood kita. okey, kalau anda semua perasan, sini ada bolt nut dengan washer kan. So ada lubang kat sini lah. Lubang tu kita akan tembus sama lah, maksudnya dekat plywood ni dan juga dekat frame ni, dia lubang yang sama, dia simetri punya lubang sama. Tapi lubang ni kita akan tembuk kemudian. Kita akan buat lubang ni masa dekat assembly nanti. So kita akan pasangkan dia, lepas tu kita akan pasangkan dia punya bolt lah. Kita save, jangan lupa save dulu. Save as plywood. Kita nak buat kepada pemasangan pula, assembly drawing. So assembly drawing, sebelum assembly kita kena pastikan kita punya part tadi tu sedang aktif di window, sedang aktif. Maksudnya semuanya sedang aktif dekat kita punya software CATIA ni. Tengah on lah maksudnya, sebab kita ada nak buat editing lagi, beberapa editing lubang tu. Jadi kita pastikan dia aktif. Dia ada folder kan, kalau dalam folder tu kita aktifkan dia, bagi dia ada dekat dalam software CATIA ni. Untuk buat pemasangan kalau sebelum ni kita belajar mechanical design, part design, tapi untuk pemasangan kita pergi dekat assembly design. Assembly design ni kita nak pasang semua part-part kita. Kita nak panggil part-part kita nak cantumkan dia lah. So mechanical design, bawah part design ni ada assembly design. Kita klik assembly design. So dia akan buka satu window macam ni berlainan sikit daripada part. So dia akan buka, dan kalau sebelum ni dekat atas ni dia tulis part kan, tapi sebab dia assembly, so dia tulis product. So product lah, hasil gabungan beberapa part, dia akan jadi produk. Kita nak panggil dekat atas ni ada insert. So existing component, komponen yang dah ada, part yang dah ada, existing component. Klik existing component, lepas tu kita klik dekat bahagian tree ni, product. Dan dia akan buka satu window folder. Kita boleh panggil kita punya part yang kita dah lukis tadi tu. Ada 5 barang kita boleh panggil lah. Saya nak start dulu dengan frame yang depan ni. Kita nak cantumkan dulu frame. So depan ni frame A. Frame A. Frame A. Loading jap. So ni frame A kita yang kita lukis tadi. Frame A. Frame A ni ada dua kan saya kata. Satu bahagian depan, satu bahagian belakang. So kalau kita nak panggil benda yang sama, kita just pergi dekat frame A kat tree ni. Kita pastikan dia ni ada highlight tu. Kita right click. Kita copy. Lepas tu kita pergi dekat bahagian atas dia, product. Kita right click, kita paste. Jadi tengok ada dua frame A, tapi dekat sini tak nampak sebab dia bertindih kan. So kita zoom sikit. Kita zoom sikit. So, kita ambil kompas kita. Kompas ni kita letakkan dia dekat sini. Bagi dia melekat kat situ. Lepas tu kita ambil paksi ni, kita gerakkan dia ke belakang. So nampak ada dua frame dia bercantum tempat yang sama. So kita gerakkan dia bagi jauh sikit ke belakang. Kita adjust bagi ke belakang. Kita letak balik elok kita punya kompas dekat plane ni, bagi dia tegak balik semula. Lepas tu kita letakkan dia dekat ni, dia akan patah balik. Next kita nak panggil komponen seterusnya, iaitu frame B. Proses yang sama, insert insert existing component. Lepas tu klik kat product, akan keluar satu window. Kita panggil frame B. So frame B dah ada kat situ. So ni frame B lah. Ni frame B
Okay, kita bawa keluar dulu frame B ni, kita bawa keluar sikit sebab dia bertindih dengan frame A tu. Okay, kita bawa keluar. Okay, kita letakkan balik kat plane, bagi tegak. Lepas tu kita letakkan dia dekat mana, dia akan patah balik. Okay, so frame B pun ada dua. Okay, so, frame B pun ada dua juga. Okay, kita copykan dulu, copy, pergi kat produk, lepas tu kita paste. So wujud satu frame B, satu lagi frame B, kita ambilkan dia, kita asingkan dia siap-siap. Okay, okay, kita boleh bawa dia kat ujung sana lah, sebab kita tahu kan frame B ada kat sana satu. Okay, dan frame B yang ni pun ada kat sini juga, kita bawa ke sikit. Okay, so kita boleh pusingkan siap-siap, kita pilih kita punya paksi pusingan tu. Okay, kita ambil yang ni, kita pusingkan dia. Okay, kita boleh pusing barang kita tu. Okay, lepas tu kita yang ni pun kena pusing juga. Okay, pusingkan dia. Okay, ni kita letak balik dekat paksi kita, kita letak balik. Okay, okay, next kita nak sambungkan dia lah. Okay, sebab kita tahu kan frame kita ni, kita kimpal frame kita ni, kita welding frame kita ni ikut design kita, sketching. Okay, frame dia dalam keadaan macam ni. So frame B ni dia welding dengan frame A pada bahagian sana. Okay, ni penting Okay, kita letakkan rapat sikit. Macam mana kita nak buat pemasangan umpama kita nak welding lah. Okay, dekat tools ni, okay, ada satu, kita panggil ni untuk kita editing ni. Kalau tak ada dekat sini, kita kena panggil balik tab kita, macam saya ajar dalam video pertama saya. So kalau tak ada kat sini pun ada juga. Okay, kat insert ni, ada satu benda macam ni, coincidence, contact, offset, angle, fix together, fix. So kat sini pun ada juga, dekat sini pun ada juga. So kita nak lekatkan dia. So kalau kita nak lekatkan, kita tahu yang permukaan ni, permukaan hollow ni melekat dengan permukaan hollow yang ini sebelah sana kan, pada permukaan belakang dia kan. So kita akan zoom. Okay, kita pilih yang ini saya pilih yang ni, contact constraint. Okay, constraint kalau dekat part tu constraint untuk dimension kan. So constraint ni pun ada dekat assembly juga. Constraint ni pun ada dekat assembly juga. So tujuan constraint kan saya kata dia untuk kita letakkan dimensi lah, dimensi halangan ke apa-apa, untuk kita pastikan benda tu fix. So kita pilih contact constraint. Yang pertama dia akan keluar assistant tu, close ya. So permukaan ini, contact ni, okay, kita zoom out. Dia dah pilih, kita zoom out sikit. Akan bertemu, melekat dengan permukaan. Kita ambil ball kita ni, kita pusing. Ambil ball kita pusing. Okay, kita zoom out sikit. Kita ambil handball ni, klik, kita pusing. Akan melekat pada permukaan ni. Okay, nampak ni penting proses awal ni. So klik, ini akan melekat dekat sini. Okay, contact yang pertama. Okay, bila tu dah contact, permukaan yang ini pula, kita ambil constraint yang offset pula. Offset. Okay, constraint yang kedua, permukaan ini, okay, dia offset dengan permukaan bahagian ini. Tadi contact ni offset. Offset ni maksudnya ada ukuran lah. Contact ni dia melekat terus. So offset ni kita ada bagi dimension. So letak sini. Offset kita sebanyak kosong sebab kita nak rapat kosong. Okay, next. Sebab dia 4 segi, so kita nak pastikan dia betul-betul melekat, tak ada gap langsung lah. So kita buat satu lagi offset, iaitu permukaan atas ni sama 0 mm level dengan permukaan atas ni. Okay, so 0 mm. So kalau kita patah balik dalam keadaan asal, okay, kita zoom out sikit. Okay, bila kita dah masukkan 3 constraint tu, okay, satu contact dan 2 offset,
kita tekan kat edit. Okey, kat edit ni atas ni ada update. So update, so dia akan bergerak menuju kepada constraint yang kita pasang tadi. Nampak semua? Okey, saya ulang balik kan. Saya back, saya edit, dia tekan update, dia akan bergerak seolah-olah benda ni dia welding frame A ni dah welding dengan frame B. So dia melekat lah. So kita kena ulang proses ni untuk ke semua frame ikut design awal kita. Jangan salah constraint. Okey, ikut design kita. Okey, okey, kita buat dulu. Okey, saya ambil kontak yang ni pula. Kontak yang ini kena kontak dengan yang ini. Pusing mula-mula memang ada susah sikit sebab dia kena zoom lebih-lebih lagi kalau permukaan kecil lah. Ini 1.5mm tebal dia. Ok, first contact. Ok, lepas tu constraint bahagian ini constraint bahagian offset. Permukaan atas ni sama dengan permukaan atas ni, offset kosong. Ok, next is offset bahagian ni pula. Offset permukaan ini sama dengan offset permukaan yang tadi tu, yang ni kosong. Ok, so kita zoom out. Ok, edit, update. So dia akan dapat lah. Ok, kalau kita zoom, kita tengok dia melekat lah ikut yang kita punya constraint tadi. Ok, next satu lagi yang ini. Siap dah, sikit lagi. Kita terlalu jauh, kita tarik sikit lah. Kedudukan dia dah berubah sikit kita tarik sikit pergi dekat supaya senang kita nak adjust constraint dia. Kita dekatkan sikit. Ok, kita letak balik. Ok, so yang ini kalau ikut design sama juga, dia kat belakang So bahagian kita buat kontak dulu lah. Kita buat kontak bahagian ini. Kontak bahagian ni. Okay. Okay, kontak ni. Okay, dia welded dengan permukaan ni. Okay. Okay, dia ada satu welded. Lepas tu welded bahagian ni offset dengan bahagian ni lah. Offset kosong. Okay, lepas tu kita selap belakang. Okay. Okay, offset permukaan ini pula permukaan ini, permukaan dalam yang 1.5 ni mesti offset dengan yang ini. Ok, update kosong. Ok, kita zoom out sikit, tengok dia masuk macam mana. Kita update lah. Ok, dia akan masuk. So kita selesai pasang kita punya frame bahagian atas ni. Ok, next apa lagi kita nak buat? Kita nak masukkan kita punya leg, kaki. So proses yang sama, insert existing component. Ok, klik kat product. Lepas tu kita panggil leg kita. Ok, leg. Itu leg kita. Kita zoom satu, kita ambil satu dulu. Ok, kita adjust dia pergi ke bawah lah. Kita nak pasang kat bawah kan. Ok, kita pasang kat bawah ni. Ok, ok, so leg ada 4. Kita kena buat 4 lah, copy 4. So leg, right click, copy. Ok, product, paste. Ok, lepas tu kita buat alang-alang, kita buat sekali terus lah. Ok, copy, product, paste. So copy,
paste. So ada 4 leg kat sini dah. Okay, so kita gerakkan leg kita ni, keluarkan balik yang dalam yang bertindih ni. Satu sana. Okay, satu kat sana. Sekejap, silap. Okay, letak balik kompas, masuk balik sana. Okay, letak kompas, masuk balik, satu kat sana. Okay, so 4 leg kita. Okay, next. Untuk leg kita welding dekat frame A. Leg kita ni welding dekat bahagian frame A, hujung frame A. Okay, frame A kita contact lah. First constraint kita masukkan contact bahagian 1.5 ni, tebal 1.5 ni. Okay, contact. Okay, zoom out sebab dia bahagian bawah kan, so kita kena selak sikit. Okay, selak sikit sampai kita nampak frame A punya bahagian bawah. Okay, ni contact sini. Okay, seterusnya sama macam proses tadi juga. Offset bahagian ini, permukaan ni mesti dekat permukaan 1.5 ni kosong. Okay, kosong, jadikan dia kosong. Offset. Okay, next. Offset yang kedua, offset yang ketiga untuk leg ni. Okay, offset juga, tapi permukaan sini pula dengan permukaan ni dia kosong. Alright, so kalau kita update akan melekat kat situ. Okay, so kita ulang proses yang sama untuk lagi 3 kaki. Okay, yang ni sebelah sana kita selak sikit lah. Okay, tak nampak. Okay, kita selak ke belakang, ambil ball kita ke belakang. Baik. Mula-mula kita ambil contact dulu. Contact. Tak nampak, selak sikit. Contact. Okay, zoom out. Okay, dia contact bahagian bawah ni, bahagian bawah frame A ni. Okay, satu. Next, ni pula offset. Okay, dia offset dengan table ni. Okay, offset dengan frame A, offset dengan permukaan leg yang ni kosong. Pastikan kosong. Next, ini pula permukaan ni dengan permukaan ni kosong. Okay, update, buka. Okay, okay, lagi 2 kaki. Okay, yang sama. Contact. Okay. Dengan permukaan frame A yang ini, contact ni. Okay. Seterusnya offset. Offset ini dengan surface 1.5 ni kosong. Okay, kosong. Okay, next is bahagian belakang. Offset ini dan juga ini kosong. Okay, edit, update.
Okey, dekat. Satu lagi yang terakhir, kaki bahagian belakang. Okay, kita gerakkan ball ni. Kita gerakkan dulu baru kita zoom. Okay. Okay, contact permukaan ini, frame A, sorry, dengan permukaan leg yang 1.5 section dia. Okay, first contact, and then untuk constraint seterusnya, ini dengan ini kosongkan. Lepas tu kita ambil ball untuk sebelah sana pula. Okay. So assembly ni kena hati-hati lah. Okay. Dia memang detail sikit assembly ni. Next kita ambil lagi satu offset sini dan juga permukaan 1.5. Sebab assembly ni detail sebab kita nak pastikan dia lekat dekat keadaan yang betul. Okay, constraint kosong. So kalau constraint kita salah, dia susah sikit, tak betul lah pemasangan kita kan. Okay, dan kita edit, update. Okay, siap kita punya frame. Okay, tengok semua So ibarat macam betul jugalah kan. Kita ada part, kita potong-potong kecil part kita, lepas tu kita welding dengan dia jadi frame macam ni. Okay, so berapa berat frame ni? Mesti nak tahu kan, sebab kita dah masukkan berat tadi awal-awal untuk setiap material kita ni. Jadi kita dah boleh tahu dah berat frame kita ni berapa kan, walaupun kita tak masuk plywood lagi kan. Tadi kita nak check frame kita berat berapa. So pergi kat produk ni, right click, properties, sama juga pergi dekat mechanical, ada mesh. So mesh ni nampak dia punya analisis dia, berat ni 2.974 kilo kan, very detail lah. Jadi sebab dia analisis kan, jadi mesti ada 3 titik perpuluhan lah. So dekat, almost dekat 3 kilo frame ni So kita dah tahulah kita punya berat frame berapa. Ok, kita nak masuk barang kita seterusnya. Kita nak masuk kayu, kita punya plywood. Ok, plywood. So proses yang sama, insert. Ok, insert. Ok, existing component, klik product. Ok, kita dah lukis tadi mana plywood. Mana plywood saya? Kejap. Plywood, ada kat sini. Kejap, saya tak save it. Kejap. Plywood ni tadi kita lukis plywood kan, yang ni So save as dalam plywood. Ok, save. Ok, so buka balik kita punya assembly tadi, product. So insert, existing component, product, plywood, table dalam kita punya desktop, table. Ok, dalam folder kita tu plywood. Ok, ni plywood. So masuk plywood tu plywood kita. Ok, so kita bawa dulu plywood kita ni ke sana. Ok, ok, so ada 3 plywood. Sebab ada 3 plywood, kita copy siap-siap. Copy, tepis produk. Ok, so kita copy lagi, tepis. Ok, ada 3 plywood, kita buat keluar. Ok, 1 tak balik, 2. Ok, 3 plywood kita tak boleh. Ok, jadi plywood dah ada kat dalam. Proses sama, kita nak constraintkan dia, kita nak pasangkan dia. Ok, macam mana kita nak pasangkan dia? Kejap tunjuk. Samalah. So kita kena tahu di mana contact. Kita kena tahu di mana contact, di mana offset. So contact semestinya permukaan bahagian bawah. Ok, bawah plywood.
semestinya dia contact dengan frame, and frame contact. Okey, frame A, dan juga dia pun contact dengan frame B. Okey, so dua frame ni dia pegang cukup. Okey, cukup. Okey, lepas tu dia ada satu lagi offset constraint, maksudnya permukaan ni, okey, permukaan hujung plywood dengan yang ini, okey, kosong. Okey, kita nak pastikan dia betul rapat kat hujung kan, so kosong lah dia punya offset. Okey, then dia punya offset ini, permukaan ini dengan permukaan hujung belah sana plywood tu sama juga, kosong kosong. So kalau kita tengok, kita dah buat 4 constraint kat sini. Okey, kita edit, jadi ke tak jadi, edit, dia akan melekat lah. Okey, okey, next plywood yang kedua. Plywood yang kedua, okey, kita ambil plywood kita naikkan sikit, adjust lah, bagi ikut ni yang rapat-rapat sikit, supaya senang kita nak ni. Okey, okey, plywood kedua, kalau kita tengok design kita, jarak dia dengan plywood pertama ni 5.5 mm. Okey, 5.5 mm. So kita tahu ada constraint kat situ, ada apa, ada constraint dengan offset kat situ sebanyak 5.5 mm. Okey, so sama juga macam tadi tu, dia ada contact, satu contact pertama, okey, bawah plywood ni, okey, contact dengan atas ni, okey, satu. Lepas tu offset, kita nak pastikan rapat, offset frame mesti offset dengan hujung ni plywood, banyak kosong, set kosong. Lepas tu offset plywood pertama, sebab dia ada gap, permukaan plywood ni dengan permukaan plywood kita yang kedua ni, dia ada jarak sebanyak 5.5 mm. Okey, 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 kita tengok, jadi kita edit. Okey, kita edit, tengok tadi 5.5 kan, dia dah masuk kat sini 5.5 jarak tapi kita belum tekan edit lagi, update. Okey, dia akan masuk ikut pasal kita tekan jarak 5.5. Okey, begitu juga dengan kita punya plywood yang ketiga, proses dia sama juga. Okey, so kita ambil plywood kita yang ketiga, bawa rapat sikit. Okey, kita adjust bagi rapat supaya senang. Okey, okey, mula contact dulu. Contact dengan ini, contact. Okey, satu. Lepas tu offset permukaan dengan ini, kosong. Okey, nak bagi dia rapat, kita nak bagi dia flush rata. Next, yang 5.5 tu offset permukaan ini, okey, dengan permukaan plywood sana, yang nombor 3 ni 5.5. Okey, okey, kita bagi keadaan asal, kita zoom out sikit nak tengok 5.5. kita akan edit, update. Okey, masuk flush. Okey, so dah ikut dah kita punya sketching. Okey, dah ada plywood, dah ada frame. Okey, next lubang. Okey, lubang kita lubang dengan bolt lah. Okey, so lubang kalau kita tengok sketching, okey, ini semestinya berlubang ni berada center lah, di tengah-tengah, dengan ketebalan frame hollow square kita tu 25. So lubang dia center, so kita tahu jarak dia dengan lebar tu center 12.5, dengan jarak plate ni dengan 263 lebar 263, kita cari setiap punya center, kita kena tembuk lubang center dia. Okey, so cara dia
Okay. So bila kita dah assembly, dalam assembly pun kita boleh edit kita punya part. Okay. Dengan syarat saya cakap tadi lah, kita kena aktifkan kita punya part ni, kita kena buka. Okay. Sebab kita nak buat editing dalam assembly. So kita klik, double klik dekat kita punya permukaan tu, kita masuk sketch ni. Ni biasa tengok kan, item sketch ni, kita klik permukaan kita nak tebuk tu. Okay. Klik balik. Okay, dia akan keluar macam mana kita punya kerja tadi tu lah. Macam sebelum ni, training kita sebelum ni kan, kita buat sifat, kita boleh edit kat sini. Okay. Okay, kita nak buat lubang. So lubang kita ni sebabkan kita plan nak pakai M12 M12. So kita buat lubang yang berdiameter 12 lah. Okay, berdiameter 12. So 12, kita buat satu lubang bulatan, constraint. Okay, kita tengok dia dah ada dah untuk ketiga-tiga nampak ketiga-tiga ni dia dah buat center dia. Okay, so lubang diameter 12, constraint kan dia diameter double pula. Okay, 12 constraint 12, diameter 12 ya, betul, diameter 12. Okay, tapi bila kita tengok ni macam kecil pula kan diameter dia. Tak apa, kita teruskan dulu design awal, kita tengok macam mana. Okay, lepas tu kita boleh klik, kita masukkan exit workbench ni. Kita nak buat kita pilih sebab dah ada, dia dah, kita pilih plane sama tadi. So dia dah pilih kat ketiga lubang ni lah. So kita tinggal kita masuk balik adjust lubang. Okay, lubang kita tu. Okay, dimension. Okay, so dimension lubang ni, okay, sebab bawah ni ada dia punya frame kan. So dimension lubang ni dengan bawah Okay, dimension ni. Okay, constraint ni dengan center ni, jarak dia lebar frame, lebar hollow 25, so 12.5. Okay, nampak so kita adjust 12.5 kat situ. Alright, so jarak pula kita tahu kita punya lebar ni 263 and lebar kita ni 263, plywood ni 263, jadi sini center 263 bahagi 2 lah. Okay, center dengan hujung hujung okay, 263 bahagi 2, 131.5. Okay, kita akan dapat center. Okay, kita dah dapat, baru kita boleh exit workbench. Okay, baru kita boleh exit workbench. Okay, okay, yang kita kena pilih lah lagi dua ni. Kita tekan control kat keyboard kita, kita pilih, kita select ni warna orange kan, pasal ni warna orange. Select lubang yang ketiga pula, orange. Okay, kita teruskan ni selection. Okay, kita klik. Okay, dimension up to kita nak tebuk terus ke bawah lah dengan hulu-hulu tu sekali. Maknanya kita tahu plywood kita 10, hulu kita 25, so kita masukkan dimension 35. Okay, 35 okay, 35. Okay, tapi tak apa, kita tebuk. Okay, maknanya kita punya plywood ni dah ada lubang dah. Okay, kita masuk tebal balik. Berapa tebal dia? 35 kan. Tapi untuk frame kita kena buat kemudian lah. Maknanya kita buat dulu lubang dekat sini, kita buat dulu lubang kat plywood. Okay, plywood kita tebal 10. Ataupun kita boleh macam kita belajar sebelum ni, up to next saja. Okay, up to next ataupun up to last. Okay,
okey. Alright. Okey. So dia akan tebuk kita punya plywood lah. So kita ada lubang kat situ. Okay, kalau kita buka kita punya part dekat plywood, okey, dekat plywood kita pun dah ada lubang dah, sebab kita edit dekat assembly okey, kita masuk balik ke assembly kita. Kita nak buat lubang yang kedua lah. Lubang kedua. Okey, lubang kedua dekat plywood. So kita macam biasa kita klik, double klik kat permukaan plywood. Okey. So kita ambil sketching, kita klik kat permukaan plywood. Okey. Permukaan pandangan atas. Okey. So kita nak buat lubang yang sama. Okey. Diameter 12. Okey, diameter 12. Dia automatik lah sebab barang yang sama kan, part yang sama. So diameter 12. Okey, diameter 12. Next, dengan jarak center sampai hujung ni kita kena select sikit, sampai hujung table ni bawah ni. Ni table ni jarak dia, okey, kita nampak kat sini. So jarak dia diameter 12, frame lebar 25. So tengah-tengah 12.5. okey, dia ada 25. Next, dia punya daripada hujung center, jarak center sampai hujung plate ni. Okey, jarak dia tadi kita dah kira 263 bagi 2, 131.5. 131.5. So semua akan ikut lah, 5 lubang tu akan ikut lah semua sebab dia part yang sama kan. So dia ikut. Okey, so kita exit workbench. Okey, kita nak buat hollow. Okey, to next. Okey, dan dia akan follow semua sama sebab dia part yang sama kan. Okey, next, hollow dekat plywood dah ada. Okey, kita nak copy lubang ni yang sama. Kita nak buat hollow dekat tembuskan dia dekat frame. Okey, kita nak buat lubang dekat frame pula. Okey, lubang kat frame kita kena klik frame. Okey, so kita perasan kan dekat sini ada satu frame punya ni, bahagian ni. So kita nak buat lubang yang sama lah. Okey, so kita klik, double klik kat frame, kita masuk sketch. Okey, kita klik kat lubang tu, kita masuk, tekan permukaan dekat dalam ni, frame ni lah. So dia akan masuk, ambil pandangan atas, kita zoom out sikit. Ni dia. So lubang ni kita ambil lubang yang sama lah, kita buat dimensi lubang yang sama. Okey, kita copy balik lubang tu. Okey, so diameternya berapa? Lubangnya diameter 12. Okey, M12. Jarak center lubang ni sampai, saya nak sikit dengan handball, sampai frame ni. Okey, sekejap. Jarak dia, jarak center, ulang balik, center sampai sini 12.5. Okey, 25 bagi 2, 12.5. 12.5. Okey, kita dapat. Okey, lepas tu jarak dia kat sini samalah. Okey, jarak dia sama, center sampai hujung, okey, 131.5. 131.5. So ada dua lubang kat situ. So paling atas. Okey, next, pergi isometrik. Okey, dia ada satu bulatan dekat bahagian frame tu. So kita nak exit workbench. Okey, then kita nak buat hole lah. Okey, sampai up to next saja. Okey, up to next. Sebab dia hollow kan, kalau kita up to next, sebab dia ada dua permukaan, so kita ambil dia terus dimension. Kita tahu kita punya tebal frame berapa kan, 25. Tu kita masuk 25.
Okay, so ada hulu kat sini. Dia dah potong dah siap-siap hulu kita. Tu lubang yang sama lah. Okay, so kita kena buat sama juga untuk lubang kita yang seterusnya, yang kat sini ni. Okay, so saya teruskan. Okay, saya pilih dulu sketching. Okay, di bahagian atas. Okay, so kita buat balik lubang sekali lagi. Okay, sama je proses dia. Diameter 12.5, diameter 12, sorry, diameter 12. Jarak center sampai frame 12.5. Okay, jarak center ni sampai hujung 131.5. ok, dah betul lah, 131.5. ok, ok, sebab benda ni sama, jadi kita teruskan je edit sebelah sini. Nanti kita nak tebuk lubang sekali. Ok, tukar pandangan atas. Ok, diameter 12. Ok, kalau dah tahu memang dia automatik laju lah. Latihan ni kita perlukan latihan. Ok, kita buat 12.5. ok, next, jarak center lubang ni dengan hujung ni 131.5, sorry, 1.5. ok, ok, so kita buat lagi terus yang sini punya. Ok, yang lubang bahagian sebelah sana tu kita teruskan lagi, buat sekali je, kita buat senang. Ok, ok, yang atas. Ok, .5. ok, jarak dengan ni, center bulatan dengan ni, ujung ni 131.5. ok, 4. Kita buat yang ni pula. ok, diameter 12. Jarak center ni selak sikit dengan ball. ok, 12.5. ok, jarak center sampai hujung plywood. ok, ok, kejap, salah ni, double constraint. ok, jarak ni jangan ambil salah bulatan pula. ok, center ni, center ni sampai bucu ni 131.5. ok kan. ok, bulatan terakhir. ok, ni dah selesai tadi. ok, so dah selesai buat bulatan. Kita boleh padding pad. ok, ok, dia dah pilihkan 44 tu, hole 25, and create hole untuk semua. ok, so kita punya frame pun dah ada lubang, kita punya plywood pun dah ada lubang. ok, next. ok, jadi kita dah hampir siap ni. ok, untuk plywood
kita tak masukkan tadi material kan, betul lah So plywood ni dia bukan besi lah. So kalau kita pergi kat plywood kita, Windows plywood kita, so kita masukkan material dia, klik material, part body, and then dia adalah material apa kan, dia bukan metal lah sebab dia plywood, kayu. So kita pergi kat stone, kita pergi kat wood, wood. So wood ni ada banyak pilihan. So ada banyak pilihan wood lah, jenis-jenis kayu lah, jenis-jenis kayu yang ada. So kita nak masukkan berat. So saya saja kat sini kita ambil je kayu mana-mana, tapi saya untuk latihan ni saya pilih kayu pine lah, sebab kayu pine pine, apply material, okey. So kalau kita check kayu pine, kalau kita potong kayu pine ni lebar macam ni, panjang macam ni, berapa berat dia sekeping. Kita pergi kat properties, mass 0.788 kilo, 700 gram. So dekat sini, sebab kita dah masukkan dekat part kita, dia automatic lah, dekat kita punya ni pun kita dah registerkan dia punya berat. So berapa total berat meja kita ni kan, tak termasuk dengan bolt and nut. So kita check product, properties. So berat meja kita anggaran ialah ni 5.336 kg. Tak termasuk bolt, tak masuk nut, tak termasuk washer. Okay, kita klik OK. Okay, next kita nak sambung pemasangan, kita nak masuk bolt nut washer. Okay, kat mana kita nak bolt nut washer ni? Adakah kita kena lukis? Tak, kita tak boleh lukis bolt nut washer, sebab bolt nut washer ni dia adalah kategori standard part, standard mechanical part. Jadi disebabkan standard kan, jadi dia tidak perlu lukis lah. Dalam Katia ni, kelebihan Katia ni dia ada library, dia ada library management dia ada simpan benda-benda tu. Kita tinggal nak keluarkan ikut size kita, lepas tu kita installkan dalam kita punya modeling. Okay, so cara dia, cara dia, kita dah tahu lubang, kita kena tahu lubang, kita kena tahu panjang. Untuk kita panggil bolt kita kena tahu panjang barang kita ni, bolt kita berapa. Okay, untuk frame ni 25, plywood ni 10, jadi 35. Jadi automatic bolt kita ni kita kena pilih panjang lebih daripada 35, sebab kita kena kira kita punya nut sekali. So nak panggil material standard, okay, ada dekat sini, tools, and then ada catalog browser. Okay, kita masuk katalog dia, loading sikit lah. Okay, so dekat sini ada window, katalog browser, bolt, ada key, ada nut, ada pin, ada screw, ada washer. Okay, so kita nak panggil bolt dulu. Okay, bolt. So bolt ni ada berbagai jenis lah. Ada kat sini ada ISO grade A, grade B, grade C. So kita klik je mana-mana dulu. Kita ambil yang pertama ni, ISO 4014 grade A ni, hexagon bolt lah. Hexagon bolt, hexagon head bolt. And then kat bawah ni ada dia punya size, M1.6 kali 12, M1.6 kali 16. Maksudnya 1M ni maksudnya dia punya diameter thread lah. Okay, 1.6. So kita punya lubang tadi 12 kan, kita pun plan nak pakai M12. So kita ambil M12. Okay, so M12 kali berapa panjang. So M12 ada banyak bawah ni, M12 kali 50, M12 kali 55. Okay, so kita tahu tadi tebal kita tadi 10 campur kita punya hollow 25 tu 35 kan. So kita kena ambil sekurang-kurangnya M12 50 ataupun M12 55 sebab termasuk ketebalan nut dan juga washer. Okay, so lebih tak apa, jangan kurang kan. Kita cuba dulu ambil bolt M12 kali 60. Saya nak tengok ambil M6 kali 60 panjang tak apa. Okay, ambil M16, kita klik kat sini. So bila double klik dekat ni, okay, dia akan keluar kat sini lah. Okay, okay, M12 terus. Okay, sekejap tengok dulu M12 sekejap okay, kita lock browser. Tak boleh, kita buat sekali lagi. Okay, M12, kita punya M12 tadi.
M12 60. Okey, keluar kat produk. Okey, alright. Okey, kita check dulu. Okey, okey, ni dia dah keluar kat katalog. Dia loading baru kita okey. Alright. Okey, dan dia ada dekat sini kita punya tree lah. Dekat ni ada part lain, ISO bolt M12 kali 60. Kat mana part tu? Kat sini dia. Nampak ni? Ni bolt dia. Dah ada dah bolt. Okey. Ni bolt. So kita ambil bolt kita ni. Okey. Kita ambil bolt kita ni. Kita ambil bolt kita. Okey. Kita letakkan dekat dia punya kepala ni. Kita gerakkan dia lah. Kita boleh gerak-gerakkan dia. Ni bolt kita bagi nampak sikit. Okey. Okey. So ini bolt kita. Okey. So kita boleh tahulah kita punya ni adakah cukup panjang ke, tak cukup panjang ke, kita punya design ni. Okey. So kita ambil. Okey. Alright. Okey, kita letak dulu atas. Okey, kita letak balik kompas kita ni baik-baik. Okey. Next, kita boleh pasangkan lah bolt kita ni. Okey. Okey, kita dah tahu kan bolt kita ada seberapa banyak macam ni. Okey. Kita nak pasang. Okey. Sebab dia benda yang sama, so kita tahu kita ada 6 lubang kan. Jadi kita kena ada 6 bolt lah. So benda yang sama kita buat tadi dekat part. Okey. Kita right click. Lepas tu kita paste dekat produk kan. Okey. Kita paste dekat produk. Kita copy terus 6 terus. Senang. Okey. Paste sampai 6 piece lah. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey, 6 dah ada 6 bolt kat situ. Okey. So benda ni memang mengganggu sikit. Okey, tak apa. Okey. Kat mana bolt kita tu dia tersorok macam part tadi. Kita masukkan. So kita boleh keluarkan lah bolt ni. Kita letak kat lubang masing-masing. Okey. Okey. Okey, kita ambil lagi. Kita letak kat lubang masing-masing. Senang kita nak buat assembly. Okey, satu lagi. Okey, kita letak dulu agak-agak. Okey. Okey, kita letakkan kat ujung. Okey, bolt dah ada. Next step kita import kita punya nut. Nut tools, pergi kat katalog. So kita pilih kat bahagian nut. Ambil nut yang biasa lah, nut hexagon nut. And then kita klik hexagon nut. Bolt kita M12, nut kita pun M12. Okay, so pilih selection yang ada M12. Okay, ni tak ada. M14, 16, kita patah balik kat belakang. Nuts, hexagon nut style. Okay, ada tak hexagon nut? Face version non compress. Okay,
Kita pilih nut yang ada M12 M14. So yang ni tak ada. Ni tak ada, jenis ni tak ada. Okey. Okey, dia kecil sikit sini. Hexagon nut yang ni. Okey. So M12. Okey, ambil dekat hexagon nut M12 sampai klik OK, then klik saja OK. Close. Okey, dah ada nut kita kat situ. Nut pun sama juga. Kita copykan nut sampai 6 So kita klik kat nut, copy, paste kat produk 2 3 4 5. Okey. Itu 5 1 2 3 4 5 dan 16 kali nut. 6 biji nut. Okey. So letak dekat tempat masing-masing. So kita bawa nut itu ya. Okey. Okey. So ambil nut lagi. Okey, bawakan dia kat ujung tu. Alright. Tak boleh kita zoom sikit Memang benda kecil lah nut ni. Okey. Okey, kita bawa nut itu lagi. Okey, dan nut terakhir. Okey, nut terakhir ada kat dalam ni. Okey, okey. Kita bawakan dia. Letak kat tempat dia. Sana. Okey, next. Mechanical part terakhir. Washer. So tools, catalog browser. Kita pilih washer. Okey. Washer. Okey, kita ambil plain washer. Washer biasa saja. Plain washer. Kita tengok ada tak yang diameter 12. Okey. Okey, 6 kali 12, 6 kali 1.6 kali 4. 1.6 kali 4 So ni 12 lah. Okey, ni 12. Okey. So 64 kali 115. Okey. Sekejap, 12, ni 12 Okey, 12. Klik. Okey. Close. Okey. So washer ada kat sini. Ni washer. So kita alihkan dulu washer kita ni. Sebab dia dah bertempik dengan nut tu. So nak alih washer, kita gerakkan, ambil kompas, letak kat washer. Tu washer. Okey. So copy siap-siap lah washer ni 6. So copy, paste produk 2 3 4 5 6. So ada 6 washer. Okey. So 6 washer. Okey. Satu ada kat sana. Okey.
Satu lagi kita letak kat sana. Okey. Kita letak dulu bahagian senang kita nak buat nanti. Okey. Okey. Okey, saya memang ajar buat satu lah supaya kamu faham kan. So kalau dah laju, senang sikit. Kita boleh copy semua Okey. So, kalau untuk belajar sesuai macam ni dulu. So ambil satu, panggil satu, baru kita faham lah, baru teratur sikit. Okey, washer siap. Okey, kita betulkan kompas kita ni. Okey. Okey, dah ada dah boot, kita dah panggil, kita nak masuk install boot So install boot nut and washer. Sama juga macam kita, macam mana kita nak constrainkan dia kan. So ni nampak kaki ni dah lari sikit kan. So tak apa, sebab tadi saya tergerakkan dia, tekan update, dia akan patah balik lah. Okey, nampak dia akan lekat balik. Okey, kita punya pemasangan. Okey, pertama kat bahagian ni So boot. Okey, bila normal lah kita masuk boot, okey, mesti kita tahu constraint pertama. Constraint pertama selalunya kita ambil boot ni, kita ambil constraint, kita contact. Contact mesti bahagian boot ni dia bahagian ni kata bahagian ni. Okey, bahagian ni rata ni. Okey, kita tengok zoom. Jangan bahagian ni ni bukan ini bahagian ni dia mesti contact dengan permukaan plywood ni lah kan, sebab dia buat kita ikat ketat kan, ikat so, permukaan atas lah. Permukaan atas. Lepas tu constraint yang kita nak belajar baru ni, constraint yang pertama ni coincidence maksudnya ni center. Coincidence ni untuk center. Shaft ni bulatan, okey, dan dia masuk dekat bulatan yang kat plywood ni kan. Jadi kita ambil kita punya coincident constraint ni, okey. So kita gerak-gerakkan mouse kita ni, jangan klik lagi dekat bahagian silinder bolt ni. So kita nampak satu line center dia center line. So, kita klik. So kita kena gerak zoom sikit dekat bahagian bulatan plywood ni, kat dalam dia. Okey, bila kita gerak-gerakkan mouse, kita akan nampak satu center line. So, kita klik center line. So itu constraint untuk center. So dua constraint kita buat, satu touching, satu constraint coincidence. So kalau kita tekan update, okay, dia akan masuk kat situ. Okay, bolt akan masuk lah. Okay, next. Selepas bolt, bawah ni selalunya washer. So kita klik kat washer, contact. So permukaan washer mesti contact dengan permukaan frame ni. Okay, satu. Dan kita repeat coincidence washer sebab dia bulatan. Coincidence washer ni kita zoom sikit, okay, sampai nampak permukaan. Okay, ada nampak dia punya center line tu, mesti dia coincidence dengan shaft. Okay, update, masuk. Okay, seterusnya kita ulang benda yang sama, contact nut, contact nut. Okay, contact nut mesti sama, mesti bersentuh, okay, dengan washer, rapat sentuh dengan washer, dan seterusnya coincidence center bolt mesti sama dengan center nut. Okay, kita update. Update, sentuh. Okay, so kalau kita tengok bolt nut kita tu, okay, ngam pemanjangan bolt kita tu okey lah, ada free sikit untuk kita release apa-apa, nak buka ke apa. So ada nampak cantik. So kita ulang proses ni untuk semua bolt nut kita tu. Okay, so saya akan buat. Okay, pertama buat contact dulu lah. Okay, contact.
Contact, pastikan dua garisan tu ada kalau kita zoom betul-betul. Jangan klik sembarangan lah, jangan klik macam ni, tak boleh. Ni bucu kan. Dia kena ada dua apa, garis betul-betul. So kalau kita perhatikan dua garis macam ni, oh ni permukaan. Okey, klik dengan permukaan plywood. Okey, permukaan plywood. Okey, lepas tu coincidence bolt, coincidence hole, lubang. Okey, kita boleh masuk update dulu. Okey, next is washer, contact washer. Okey, mesti surface washer mesti contact dengan bawah ni. Okey, update. Okey, sebab kita tak masukkan coincidence, so kita zoom pergi kat coincidence untuk lubang lubang. Okey, sampai nampak jelas dengan bolt. Cuba tekan update, baru dia pergi Okey, next kita buat bolt, nut, contact dengan washer, coincidence nut sama dengan coincidence bolt, update. Okey, masuk. Okey, next kita pergi ke sana. Yang ni pula. Okey, contact bolt. Okey, contact bolt. Contact bolt sama dengan contact plywood. Okey, coincidence bolt sama dengan coincidence lubang. Update. Okey. Okey, contact washer sama dengan kena dengan kita punya frame. Lepas tu coincidence bolt sama dengan coincidence washer. Okey, edit, update. Okey, dia pergi dah. And then contact nut, contact washer, coincidence nut, coincidence bolt, update. Okey. Okey, siap 3. Teruskan sampai yang sebelah sana pula. Okey. Okey, sambung lagi Okey, contact bolt sama dengan contact plywood plywood, coincidence sama. Okey, washer contact dengan bahagian bawah frame ni. Okey, coincidence washer. Okey, jangan salah klik zoom sikit. Coincidence washer sama dengan coincidence bolt, update. Okey, next teruskan dengan nut, contact nut sama dengan contact washer, coincidence bolt sama dengan coincidence nut, update. Okey. Okey, lagi contact bolt ni pula sama Okey, sama dengan contact frame atau contact plywood, plywood yang kedua yang ni. Okey, coincidence sama dengan coincidence. Okey, update. Okey, kita masuk.
Okey, kita sambung dengan kita punya nut. Kita punya nut pula, kita punya washer. Sorry. Washer. Okey. Washer contact dengan washer dengan surface frame. Coincidence washer. Okey, kita zoom sikit coincidence washer ni. Jauh sangat. Okey, sampai kita nampak. Okey. Sampai dia nampak agak keluar garisan center. Dan coincidence bolt. Okey. Update. Okey. Next. Kita punya apa? Nut. Okey. So nut kita contact, bukaan nut, bukaan washer. Okey. Coincidence bolt center dengan bolt. Edit, update. Okey, ada. Okey, cun. Okey, last fastener kita yang terakhir. Okey. So surface contact, bukaan plywood, bukaan plywood. Okey. Coincidence bolt. Okey, update. Okey. Ni pusing dah. Okey. Okey, contact untuk washer dulu washer dengan surface. Coincidence washer. Okey, coincidence washer. Dengan center bolt. Okey, update. Next, contact bolt dengan contact washer. Okey, coincidence bolt dengan coincidence nut bersama dengan bolt. Okey, so edit, update. Okey, update. Okey, siap. Kita dah siap 3D modeling Okey. So kita nampak kat sini berserabut lah kan, sebab banyak kan barang kita kat sini. Okey, so kita boleh gerakkan dia. So banyak kan barang kita boleh alihkan dia. Dan banyak juga kita punya constraint punya dimension, kita punya plane Jadi bila kita dah masuk constraint, andai kata kita nak bergerakkan dia kan, kita nak tengokkan kita punya part ni, kita boleh gerakkan dia, tak ada masalah. Kita boleh gerakkan dia, kita nak check balik, kita nak mungkin kita nak tengokkan dalam tu betul ke kita buat macam mana, nak ubah tengok design macam mana kan. Jangan saya gerakkan semua saya gerakkan part kita balik ni kita ambil dengan gunakan kompas lah. Okey, kita nak contoh kita nak gerakkan barang kita kan, part-part kita ni kita nak movekan dia, kita nak tengok. Okey, lepas tu kita nak masuk balik kan, macam mana kita nak masuk balik kan. So kita just tekan update. So update, semuanya akan masuk balik Okey, akan kepada keadaan asal. So kalau kita nampak serabut macam ni, kita boleh hide lah. Plane ni kita boleh hide. Okey, so kita boleh hide plane satu-satu. Okey, kita left click, kita try ni, kita goyangkan jangan sampai klik kita punya part lah. So kita dah ada highlight ni, kita hide saja. Okey,
Nampak saya hold saya punya left click, lepas tu saya gerakkan macam buat peta macam ni. So mana line yang dah tu saya hide. Jangan delete, kita hide. Okey. So tapi bukan kita pilih part tu, kita pilih dia punya line constraint tu dengan plane tu supaya kita hide, kita nak sorok. Okey, macam ni tengok saya dah terpilih dengan part kan. So terpilih, kita back lah. Okey. So jangan terpilih part. So kita just pilih plane saja. Okey. Ni pun boleh hide untuk kita nampak kita punya jelas lah. Okey, hide. Okey, ada cara yang cara dia susah sikit kalau banyak sangat. Tapi yang ni kalau macam ni saya syorkan gunakan manual lah. So klik hide. Klik constraint ni kan macam tak dapat nak pilih semua, nak cara pukal, so klik hide. Okey. Ni pun kita boleh hide juga. Okey. Okey. Semua constraint ni kita hide. Kita hidekan dia. Okey. Okey, kita hide. Hide. Okey. Kita nak nampak jelas lah kita punya ni, apa yang kita design ni kan. Sebab kalau macam ni dia terlalu berserabut lah. So hide. Banyak kan kita punya arahan kat sini, command kita banyak. Nak bagi dia dalam keadaan dia tu kan, keadaan statik dia tu, so banyak arahan dia, kosong sana lah, kosong sini kan. So anda semua boleh bayangkan lah kalau kat luar sana kan, kalau projek yang besar-besar yang memerlukan 3D modeling, so macam mana dia punya jurulukis dia kan, macam mana engineer dia drafter dia lukis macam mana pening kepala kan. So kita hide, one kita dah ni kan, hide, dan ni terakhir hide. Okay, kita boleh show balik lah kat sini, dekat dalam ni kita boleh show balik kita punya plane, tapi tak ada masalah. Okay, so ni kita punya 3D modeling kita, meja kita dah siap dah. Okay, dengan kita punya berasaskan kita punya sketching, kita buat dimension yang betul. Okay, kita dah masukkan berat. Tadi kita check berat tanpa bolt and nut kan, sekarang ni dah boleh masuk dah. Sebab apa? Kita dah ada bolt and nut kat sini dah. Ni macam ni saya dah terhide bolt and nut. So nak adakan balik, dia kita klik je lah. Okay, bolt and nut ni adakan dia balik. Adakan dia balik. Okay, so kalau kita dah terklik, tak apa, kita boleh patah balik kan, adakan balik bolt and nut dia. Okay, ni plane ni semua kan. So kita boleh back balik lah sampai kita jumpa balik kita punya plane tu plane bolt and nut tu. Okay, so publication nampak ni, sebab kita dah hide kan tadi kan. So kita klik balik, kita unhide lah, show ada balik lah nanti kita punya plane. Okay, so part body nampak ni, kita dah hide, dia terhide tadi masa banyak-banyak tadi. So kalau kita unhide balik, show lah, adalah balik. Okay, show. Okay, ada balik semua Okay, kita nak hide plane saja, kita hide balik. Okay, kita semua sorokkan plane, nak bagi nampak clean Okay, dah siap. Okay, kita nak check meja kita ni berat dia berapa. Okay, termasuk bolt and nut. So pergi kat properties, mechanical. So berat dia total termasuk bolt and nut 5.391. Okay, kita dah boleh agak lah berat dia berapa. Okay, next, selain dari segi design, kita juga boleh berat kita juga boleh masukkan color lah untuk tujuan estetika, untuk cantik kan. Kita boleh masukkan color dekat kita punya frame. So kita pergi kat window frame kita. Contoh kita pergi kat window plywood. Okay, so kita nak ubah color kita kan, kita nak ubah color kita. So part body, properties, graphic. Okay, so ni color standard. So kita boleh masukkan color lah. Contoh kalau kita tahu tu color dia seakan-akan ke apa ke, plywood ke apa kan, kita nak berwarna merah ke coklat ke, so kita klik apply. Okay, so bila kita klik kat part kita pergi kat window kita yang assembly tu, dia akan bertukar color. So ni color kita.
refresh dan dia balik. Okay, dia lambat sikit ni. Okay, lambat sikit. Okay, tapi tak apa. So video lepas ni saya nak tunjukkan kita dah lepas pada proses yang kedua lah. Okay, proses yang kedua ni maksudnya 3D modeling lah. Kita dah analisis berat, kita dah boleh ubah kita punya color ikut yang kita nak. So lepas ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat drafting daripada meja ni. Kita nak create dia punya lukisan teknikal dia berserta dengan dia punya BOM, Bill of Material. Okay, so okay, kita sambung lepas ni